أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. KPR 3012, Seminar Refleksi Latihan Mengajar, kumpulan AT05B. Webinar berkaitan guru dan bilik darjah, isu dan penyelesaiannya. Webinar ini akan dikemudikan oleh saudara moderator dan 5 orang ahli panel yang lain. Webinar ini akan dinilai oleh Cik Nur Zuhidayah binti Muhammad Zulkifli. Mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan nikmat dan kurnianya kepada kita semua pada hari ini. Dapatlah kita sama-sama berkumpul secara dalam talian bagi memeriahkan webinar berkaitan guru dan bilik darjah, iaitu isu dan penyelesaian. Bersama saya, Ahmad Fikri Muhammad, sebagai moderator anda. Pada hari ini akan bersama-sama ahli panel jemputan untuk mengupas isu yang hangat diperkatakan pada masa kini. Sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan pensyarah bagi kursus KPR 3012, iaitu Seminar Refleksi Latihan Mengajar, iaitu Cik Nur Zuhidayah binti Muhammad Zulkifli. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan 5 orang ahli panel jemputan kita, iaitu panel pertama sungguh cantik sekali, tidak lain dan tidak bukan Saudari Nur Safiza binti Ismail. Apa khabar, Cik? Alhamdulillah sihat walafiat dan saya bersyukur disebabkan kesihatan yang baik ini saya dapat berada dalam webinar Manakala ini. panel kedua kita, Saudari Tasnim binti Ahmad Nizam. Apa khabar, Saudari? Alhamdulillah, saya sihat. Walaupun ada rasa sakit tekak sikit-sikit, tapi insyaAllah saya masih boleh meneruskan panel ketiga webinar kita, kita pada iaitu hari ini. Mas Aida binti Syahrin. Apa khabar, Saudari? Ya, saya. Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan sihat walafiat. Panel keempat kita iaitu Saudari Amirah binti Syahrul Nizam, yang kecil-kecil cili padi. Saya saudara moderator. Apa khabar, Saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja sekarang. Baiklah, panel akhir kita iaitu panel kelima, Saudari Rashidah binti Muhammad Sahimi. Apa khabar, Saudari? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik-baik sahaja. Alhamdulillah. Oleh itu, isu yang ingin dibincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan pengurusan bilik darjah. Kita sebagai pendidik mestilah mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta strategi bagi meningkatkan pengurusan bilik darjah yang berkesan. Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan bilik darjah? Sebelum itu, izinkan saya menerangkan sedikit berkaitan pengurusan bilik darjah.
Pengurusan bilik darjah boleh didefinisikan sebagai tindakan dan strategi yang digunakan untuk mengekalkan peraturan bilik darjah. Pengurusan bilik darjah adalah satu kemahiran yang amat penting dan perlu dikembangkan oleh guru-guru bagi membolehkan setiap guru menguruskan pembelajaran dengan berkesan. Pengurusan bilik darjah pada umumnya bertujuan untuk mewujudkan keadaan, suasana dan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Pengurusan bilik darjah ini dilihat terbahagi kepada dua, iaitu pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah dan pengurusan psikososial bilik darjah. Faktor fizikal merujuk kepada susunan bilik darjah seperti susunan meja, peralatan-peralatan yang membantu keberkesanan pembelajaran, manakala faktor psikososial pula merujuk kepada hubungan antara keperluan emosi individu dengan persekitaran sosial seperti pendekatan pengajaran, gaya kepimpinan guru, bentuk komunikasi dan lain-lain. Tetapi, adakah pengurusan bilik darjah yang berkesan dapat meningkatkan minat murid-murid untuk terus belajar? Adakah guru-guru menghadapi masalah dalam pengurusan bilik darjah? Ataupun apakah penyelesaian yang boleh dilakukan untuk menangani masalah-masalah tersebut? Dan apakah cara ataupun usaha yang boleh dilakukan oleh guru bagi mengatasi masalah tersebut? Justru kami pada malam ini menganjurkan webinar sebagai salah satu usaha untuk membantu diri kita semua bagi mengupas dengan lebih lanjut berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh guru dalam pengurusan bilik darjah, serta usaha yang dapat dilakukan oleh guru bagi mencapai tahap keberkesanan pengurusan bilik darjah. Perbincangan webinar pada hari ini akan menyentuh berkaitan pengurusan bilik darjah yang hanya memfokuskan kepada persekitaran psikososial. Namun, sebelum kita menelusuri sepenuhnya webinar ini, saya kira lebih baik sekiranya saya menerang terlebih dahulu mengenai webinar ini. Webinar ini merupakan program di bawah kursus KPR 3012, Seminar Refleksi Latihan Mengajar, dan pensyarah yang mengajar merupakan Cik Nur Zulhidayah binti Muhammad Zulkifli. Webinar ini merupakan salah satu tugasan yang perlu dilaksanakan bagi memenuhi tuntutan kursus ini. Tugasan ini dilaksanakan secara berkumpulan, sama ada secara langsung atau rakaman. Baiklah hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama teruskan program ini dengan kupasan daripada panel pertama kita, iaitu Cik Nur Sufiza binti Ismail. Beliau akan mengupaskan atau menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh guru dalam pengurusan bilik darjah. Marilah kita dengar apakah isu yang ingin dikupas oleh saudari mengenai tajuk kita pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Seperti yang telah dibahaskan oleh saudara moderator tadi, iaitu tajuk kami pada hari ini adalah berkenaan dengan perkaitan guru dan bilik darjah, isu dan penyelesaiannya. Saya akan teruskan perbincangan bermula dengan masalah pertama,
yang timbul daripada isu ini, iaitu masalah pengajaran guru yang tidak kreatif. Saya akan terangkan tentang konsep kreatif. Apakah konsep kreatif? Konsep kreatif ialah mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Kepentingan kreativiti dalam membangunkan masyarakat dan negara telah lama disedari. Petikat ini menurut Storm dan Storm 2002. Seterusnya, dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun dan berhasrat untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020, keperluan kepada kreativiti rakyatnya adalah lebih mendesak. Seterusnya, perkembangan pesat yang berlaku dalam bidang teknologi dan komunikasi telah memberikan kesan kepada cara hidup penduduk Malaysia. Penduduk Malaysia kini telah mengamalkan cara hidup yang lebih canggih dan oleh itu keperluan mereka kepada latihan dan pendidikan serta kreativiti turut meningkat. Kenapa kreativiti ini meningkat? Kerana mereka memerlukan banyak bimbingan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang telah berlaku. Seterusnya, terdapat kemahiran kreatif bagi pembelajaran kreatif ini, iaitu kemahiran kreatif membawa maksud kepada kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan, menghasilkan sesuatu yang baru, asli, luar biasa dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak atau gagasan. Kemahiran berfikir secara kreatif adalah keupayaan seseorang untuk menghasilkan dan mencetuskan idea yang baru dan mempunyai idea yang tulen yang tersendiri. Hasil idea yang kreatif juga merupakan hasil idea yang diilhamkan sendiri daripada individu atau hasil daripada gabungan idea yang sedia ada. Baiklah, kita bergerak pada kepentingan berfikir secara kreatif. Apakah kepentingan dia? Kemahiran berfikir secara kreatif sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ia dapat meningkatkan kebolehan pelajar untuk mencerna dan menghasilkan idea asli yang bersifat generatif. Idea baru yang terhasil melalui ilham atau gabungan idea-idea yang ada. Keupayaan meningkatkan pemikiran ini sudah tentu dapat membantu pelajar dalam memahami dan menghuraikan sesuatu konsep yang sedang mereka pelajari semasa pembelajaran dijalankan. Seterusnya, saya terangkan terdapat proses berfikir secara kreatif, iaitu bagi proses berfikir secara kreatif ada 3 proses. Yang pertama, menjana idea. Apa menjana idea ni? Menjanakan idea merupakan satu proses menghasilkan sesuatu idea, pandangan atau pendapat secara spontan berkaitan dengan sesuatu perkara. Kemahiran ini digunakan apabila pelajar hendak mencari idea baru dan mencari alternatif bagi sesuatu perkara. Yang kedua adalah membuat inference. Proses yang kedua, membuat inference merupakan tingkah laku minda dalam membuat kesimpulan atau andaian awal daripada sumber berasaskan isyarat-isyarat atau tanda-tanda bagi memperoleh maklumat yang tersirat. Kesimpulan awal yang dibuatnya ada kemungkinan ianya benar ataupun tidak kerana kesimpulan itu hanya akan diperoleh berdasarkan maklumat daripada sesuatu pemerhatian. Kemahiran ini digunakan apabila pelajar hendak merancangkan langkah-langkah tindakan atau membuat pilihan dan menganalisis sebab dan akibat keputusan atau kesan. Dan yang ketiga adalah meramal. Merupakan jenis kemahiran berfikir yang membolehkan pelajar membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang berdasarkan bukti dan maklumat tertentu. Aktiviti membuat ramalan pula akan dilakukan sekiranya pelajar hendak memilih tindakan yang sesuai dengan perkara yang diandaikan. Perkara yang diandaikan akan berlaku dan mencari jalan penyelesaian bagi sesuatu perkara. Seterusnya, antara isu atau masalah yang sering berlaku dalam pengurusan bilik darjah iaitu pengajaran guru yang tidak kreatif. Apakah punca-punca dia? Apakah isu yang berlaku di sebalik pengajaran guru yang tidak kreatif ini? Sudah terang lagi bersulu, saya akan menerangkan beberapa isu yang akan menjadi isu mengapa pengajaran guru menjadi tidak kreatif. Punca yang pertama ialah seperti dalam slide, kekangan penggunaan teknologi dalam bilik darjah. Apakah kekangan ini? Iaitu terdapat sekolah yang mempunyai kekurangan dari segi bahan-bahan atau sebarang penggunaan teknologi seperti LCD, projektor dan sebagainya. Senario kekurangan atau kelemahan dari aspek teknologi ini merupakan fenomena yang sering dialami dalam mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam proses PDPC. Selain itu,
Kelas yang tidak mempunyai alat atau bahan-bahan yang diperlukan ini telah menyebabkan guru tidak dapat menunjukkan bahan yang menarik daripada internet maupun bahan-bahan bantu mengajar yang telah dihasilkan sendiri oleh guru tersebut. Penggunaan teknologi sangat penting, teknologi yang membolehkan guru boleh menggunakan internet dalam kelas, iaitu seperti projektor LCD ni, kerana guru boleh menayangkan bahan-bahan daripada internet. Bahan-bahan daripada internet yang kreatif. Sebagai contohnya, guru boleh mengajar dan memberi penerangan tentang sesuatu topik dengan menggunakan flipbook, Padlet, slide dan PowerPoint dan sebagainya kepada murid-murid. Penggunaan bahan-bahan ini sangat kreatif dan menarik serta mampu menarik perhatian murid untuk mendengar penerangan ataupun mendengar pengajaran yang diberikan oleh guru dengan bersemangat. Selain itu, untuk cadangan, sekiranya sekolah yang guru bekerja tiada kemudahan teknologi, maka guru boleh mengambil inisiatif lain dalam menjalankan aktiviti pengajaran yang menarik. Guru boleh menggunakan bahan maujud dan merancang aktiviti pengajaran dalam bilik darjah yang lebih menarik dan kreatif. Dan punca yang kedua ataupun masalah yang menyebabkan pengajaran guru yang tidak kreatif ialah guru yang berusia tidak berupaya untuk mempelbagaikan aktiviti pengajaran. Hal ini demikian kerana guru-guru ini sudah terbiasa dengan aktiviti pengajaran yang sama, yang mereka sudah biasalah. Umum sudah mengetahui yang guru-guru ini sangat mempunyai ilmu pengetahuan dan ilmu pengajaran yang sangat hebat. Hanya yang perlu ditambah adalah pelaksanaan aktiviti pengajaran yang dilakukan perlu lebih kreatif, itu saja. Murid-murid pada zaman moden sangat gemar pengajaran yang menggunakan teknologi. Penggunaan bahan maujud yang menarik dan aktiviti pengajaran yang menyeronokkan dan kreatif. Oleh itu, ini merupakan punca yang menyebabkan pengajaran guru menjadi tidak kreatif. Seterusnya, untuk yang ketiga, guru kerap menggunakan kaedah dan pendekatan pengajaran yang sama dan berulang-ulang. Seterusnya, apabila guru kerap menggunakan kaedah dan pengajaran yang sama setiap kali PDPC dijalankan, maka murid akan mudah berasa bosan. Keadaan ini memerlukan kepakaran guru dalam menentukan strategi PDPC, menentukan pendekatan, memilih kaedah dan menetapkan teknik tertentu yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan murid. Kaedah yang lebih kreatif yang dipilih itu mestilah dapat merangsang pelajar secara aktif dan mampu membantu pelajar memahami konsep dengan jelas. Ini bukan saja dapat menarik minat pelajar, malah dapat menghasilkan satu pembelajaran yang lebih bermakna. Boleh dikatakan apabila guru mengulang-ulang kaedah yang sama, ia akan menyebabkan murid mudah merasa bosan dan pembelajaran itu akan menjadi tidak menarik. Dan yang terakhir iaitu masalah yang keempat, pembelajaran berasaskan buku teks sahaja. Masalah ini selalu terjadi di sekolah, iaitu guru hanya mengajar berpandukan buku teks sahaja. Pengajaran ini tidak salah, tetapi untuk menjadikan PDPC lebih menarik, maka guru boleh belajar dengan menggunakan bahan mengajar lain kepada murid. Sebagai contohnya, guru boleh menggunakan modul untuk menjalankan aktiviti pengajaran yang menarik dan berkesan. Akhir kata daripada saya, diharapkan penerangan yang diberikan dapat memberi manfaat kepada guru-guru di luar sana. Bagi penyelesaian dan inovasi bagi masalah-masalah yang saya terangkan akan diterangkan yang dengan lebih jelas oleh rakan panel saya yang lain sebentar lagi. Baiklah itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kembali kepada saudara moderator kita. Baiklah, penerangan yang sangat jelas daripada panel pertama kita. Terima kasih diucapkan kepada saudari Cik Nur Safiza binti Ismail selaku panel pertama kita yang menjelaskan berkaitan isu ataupun masalah yang dihadapi dalam pengurusan bilik darjah, iaitu tentang masalah pengajaran guru yang tidak kreatif. Saudari Safiza telah mengupas dengan lebih jelas tentang masalah ini. Tahniah saudari. Oleh itu,
kita akan beralih kepada panel yang kedua untuk mengepas isu ataupun masalah selanjutnya yang berkaitan dengan pengurusan bilik darjah. Ayuh kita dengar apa isu seterusnya yang akan dikupas oleh saudari Tasnim. Dengan ini, majlis menjemput panel jemputan yang kedua, iaitu saudari Tasnim binti Ahmad Nizan. Dengan ini, majlis mempersilakan beliau dengan kupasannya. Baiklah. Terima kasih kepada saudara moderator iaitu Encik Ahmad Fikri kerana memberi peluang kepada saya untuk mengupas atau merungkai mengenai isu dan masalah yang terdapat dalam pengurusan bilik darjah. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Antara masalah yang telah dikenal pasti dalam pengurusan bilik darjah ialah masalah masa yang tidak terancang dengan RPH. Dalam masalah ini, saya akan mengupas 3 punca berlakunya masalah tersebut. Sebelum itu, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai rancangan pengajaran harian atau bagaimana proses guru sebagai perancang. Baiklah, secara umumnya, selain mengajar, guru juga merupakan seorang perancang dalam menjalankan pengajaran. Seseorang guru itu akan bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pemudahcaraan. Rancangan yang dirangka oleh guru ini kebiasaannya akan mengikut tahap kesesuaian seseorang murid. Oleh itu, seseorang perancang atau guru yang baik perlu ada kemahiran merungkai kurikulum atau kita panggil unpacking the curriculum, iaitu menyusun semula standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi ke dalam rancangan pengajaran tahunan RPT dan rancangan pengajaran harian RPH mengikut keupayaan murid semasa melaksanakan PDP dengan menggunakan pedagogi yang bersesuaian bagi mencapai objektif pembelajaran. Jadi, setiap guru akan merancang RPH terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas untuk memulakan proses PDP. Dengan adanya RPH ini, setiap guru pastilah sudah tahu bahawa setiap fasa yang akan dilaksanakan atau setiap aktiviti yang akan dilaksanakan dalam kelas mempunyai masa yang telah ditetapkan. Perkara ini sedikit sebanyak akan memudahkan guru untuk memastikan kelancaran PDP. Seperti yang dinyatakan oleh saya sebentar tadi, masalah yang timbul ialah masalah masa yang tidak terancang dengan RPH. Walaupun seseorang guru itu telah merangka atau merancang RPH dengan baik, namun guru masih berdepan dengan masalah ini, iaitu masalah masa yang tidak terancang dengan RPH. Okey, di sini seseorang guru itu telah menyusun setiap aktiviti dengan menetapkan masa, namun masih ada aktiviti atau pentaksiran yang tidak boleh dilaksanakan ekoran kesuntukan masa. Hasil daripada tinjauan terhadap beberapa orang guru, saya mendapati bahawa masalah ini berpunca daripada situasi murid di dalam kelas. Misalnya, murid sedang menyiapkan tugasan lain. Okey, baiklah. Apabila guru masuk ke dalam kelas, guru mendapati murid-murid sedang menyiapkan tugasan subjek sebelumnya. Kebanyakan murid ini, mereka tidak mahu meneruskan pembelajaran sekiranya mereka masih belum menyiapkan tugasan mereka. Di sini tidak kira sama ada kelas hadapan atau kelas belakang, memang ada masalah ini, iaitu mereka tidak mahu melanjutkan pembelajaran sekiranya masih belum menyiapkan tugasan. Okay. Kebanyakan murid ini tidak mahu menyiapkan tugasan mereka, terutamanya jika mereka perlu menyalin semula tugasan yang ada pada papan putih atau papan hitam. Seperti yang sedia maklum,
tugasan atau aktiviti menyalin daripada papan putih dan papan hitam ini juga mengambil masa yang agak lama. Hal inilah yang akan menyebabkan masa yang dirancang oleh guru itu tidak akan mencukupi. Guru akan berdepan dengan masalah untuk mengejar waktu bagi memastikan setiap fasa pembelajaran dapat dilaksanakan. Baiklah, selain itu, masalah masa yang tidak terancang dengan RPH ini juga berlaku disebabkan oleh murid yang banyak menghabiskan masa dalam kerja berkumpulan. Jadi, ini merupakan punca kedua terhadap masalah masa yang tidak terancang dengan RPH, iaitu murid banyak menghabiskan masa dalam kerja berkumpulan. Secara umumnya, kita sudah tahu bahawa kerja berkumpulan ini akan mengambil masa yang lama untuk dilaksanakan atau diselesaikan kerana murid perlu berbincang sesama mereka. Jadi, sebelum melaksanakan aktiviti berkumpulan, setiap guru itu sudah pastilah telah menetapkan masa untuk aktiviti berkumpulan. Jadi, guru perlu bijak atau perlu mahir mengagihkan masa bagi setiap aktiviti agar setiap aktiviti itu dapat dilaksanakan. Sekiranya guru hanya mempunyai masa 1 jam, sudah pastilah guru perlu memberi masa kepada aktiviti berkumpulan ni lebih kurang dalam 20 minit. Sekiranya lebih, guru mungkin akan berhadapan dengan masalah untuk melaksanakan aktiviti yang lain. Namun begitu, walaupun guru sudah menetapkan masa bagi kerja kumpulan ini, murid dalam kelas ini selalunya cenderung untuk meminta guru untuk melanjutkan masa bagi aktiviti berkumpulan. Kebiasaannya, alasan yang diberikan oleh murid ini ialah mereka masih belum siap menulis, mereka masih belum berbincang, mereka belum selesai mencari jawapan dan sebagainya. Dan kebiasaannya juga kadang-kadang guru itu akan melanjutkan masa atau tidak, itu semua bergantung kepada guru. Hasil pelanjutan masa inilah yang akan menyebabkan guru tidak dapat melakukan pentaksiran terhadap murid kerana kesuntukan masa. Jadi, guru dah lanjutkan masa, jadi guru tidak dapat melaksanakan pentaksiran kerana masa pun sudah habis. Jadi mungkin guru akan melaksanakan pentaksiran pada waktu yang lain. Terusnya kita akan masuk kepada punca ketiga daripada masalah masa yang tidak terancang dengan RPH. Antara puncanya ialah masalah teknikal. Hal ini akan berlaku sekiranya guru menggunakan teknologi semasa PDP. Seperti contoh, guru yang menggunakan LCD. Seperti semua sedia maklum, penggunaan LCD ini mungkin akan mengambil masa untuk memasang peranti dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga sekolah di mana guru perlu menggunakan bilik khas kiranya ingin menggunakan LCD. Justru, murid perlu bergerak dari kelas masing-masing ke bilik khas tersebut. Pergerakan murid ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masa yang telah dirancang dalam RPH. Hal ini kerana murid akan memerlukan masa untuk berjalan atau bergerak dari kelas ke bilik tersebut. Paling kurang murid akan mengambil masa sehingga 5 ke 10 minit. Sekiranya bilik khas itu terletak jauh daripada kelas murid, ianya mungkin akan mengambil masa yang lebih lama. Jadi, punca yang ketiga ialah masalah teknikal. Akhir kata daripada saya, diharapkan penerangan saya berkaitan masalah masa yang tidak terancang dengan RPH dan punca berlakunya masalah tersebut dapat memberikan manfaat kepada guru-guru di luar sana. Bagi penyelesaian dan inovasi masalah ini, saya akan memberi peluang kepada rakan panel saya untuk menjelaskannya sebentar lagi.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kembali kepada saudara moderator. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang masalah yang sering berlaku di mana guru tidak menguruskan masa dengan sebaik mungkin yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudari Tasnim. Jadi, bagaimana pula jika terdapat masalah tingkah laku di dalam bilik darjah? Seperti yang kita tahu dan lihat, murid-murid ini acap kali akan berbuat masalah seperti ponteng kelas, bising dalam kelas, tidur dan sebagainya. Oleh itu, saya mempersilakan panel kita yang ketiga untuk memperincikan masalah dan bagaimana cara guru untuk mengatasi masalah ini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator kita. Baiklah, kita teruskan kepada persoalan yang diajukan oleh saudara moderator kita sebentar tadi, iaitu berkenaan dengan bagaimana sekiranya terdapat masalah tingkah laku murid di dalam bilik darjah. Seperti yang kita ketahui, definisi pengurusan bilik darjah ini sangatlah meluas. Pengurusan bilik darjah sangat penting bagi guru dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan tanpa ada sebarang gangguan. Seperti yang kita lihat sebelum-sebelum ini, ahli-ahli panel kita telah pun membincangkan isu pengurusan bilik darjah seperti masa yang tidak seiring dengan RPH dan pengajaran guru yang kurang kreatif. Begitu juga dengan masalah yang saya akan huraikan sedikit, iaitu masalah tingkah laku murid ini sememangnya mempunyai kaitan dengan masalah-masalah sebelum ini yang telah dibincangkan oleh ahli panel kita. Sidang hadirin yang dihormati, pengurusan bilik darjah ini sememangnya berkait rapat dengan tingkah laku murid itu sendiri. Sekiranya guru tidak bijak menguruskan bilik darjah, sudah pastinya akan timbul masalah-masalah yang melibatkan tingkah laku murid. Jika kita melihat kepada definisi tingkah laku bermasalah ini, ianya didefinisikan sebagai sebarang aksi murid yang dianggap oleh guru sebagai disruptif atau mengganggu kerana ianya menghalang kelancaran dan kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku bermasalah ini juga boleh merujuk kepada sebarang tindakan yang menjurus kepada tingkah laku negatif. Jikalau kita melihat kepada masalah yang sering berlaku, terutamanya masalah tingkah laku murid ini, boleh dikatakan sangat jelas. Misalnya seperti yang telah diperkatakan oleh saudara moderator kita, iaitu masalah seperti ponteng kelas, bising, tidur dan sebagainya. Saya juga sebagai seorang guru praktikal di SMK Sultan Azlan Shah pernah mengalaminya sendiri, di mana murid-murid di dalam kelas kelihatan seperti mengantuk dan kerap bising di dalam kelas. Saya juga mempunyai pengalaman apabila melihat murid-murid ini ponteng kelas dan melepak di suatu tempat. Jika kita lihat dari segi peribadinya, mungkin masalah-masalah ini terjadi disebabkan oleh datangnya daripada keluarga ataupun masalah dengan kawan dan sebagainya. Tetapi jika dilihat dari segi pengurusan bilik darjah, ianya mungkin disebabkan oleh guru itu sendiri. Hal ini demikian kerana gaya pengajaran guru yang tidak sesuai atau membosankan sehingga boleh menjadikan murid berasa tidak tertarik untuk menyertai aktiviti pembelajaran, atau mungkin juga disebabkan oleh guru itu sering mengeluarkan kata-kata yang kesat dan kasar semasa memarahi murid. Hal ini akan menimbulkan kebencian terhadap guru, seterusnya akan menyebabkan mereka berasa tidak suka untuk belajar dan boleh menjurus kepada masalah ponteng itu tadi. Faktor masalah-masalah tingkah laku ini juga boleh terjadi disebabkan oleh mereka seringkali disisihkan oleh guru apabila guru itu hanya memberi perhatian yang lebih kepada sebilangan pelajar. Kebiasaannya, situasi ini terjadi apabila guru hanya memberi perhatian kepada pelajar yang lebih pandai berbanding pelajar yang kurang pandai. Masalah ini perlu dikawal dan guru perlu memainkan peranan penting supaya dapat mengurangkan masalah ini daripada berlaku. Sudah pastinya ianya bergantung kepada guru itu sendiri bagaimana beliau ingin mengatasi masalah supaya murid dapat menyertai pembelajaran dengan lebih baik atau menarik minat murid untuk lebih bersemangat dalam belajar.
Berdasarkan kepada pengalaman dan tinjauan, guru yang mengajar dengan kaedah pengajaran yang lebih menarik akan membuatkan pelajar sentiasa menantikan waktu pelajaran guru tersebut. Dengan itu, kita dapat mengenal pasti bahawa pelajar itu tidak akan merasa bosan dan jemu untuk belajar, bahkan mereka akan merasakan masa pembelajaran berlalu dengan begitu cepat. Salah satu sifat guru yang paling penting ialah menimbulkan minat pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran yang diajarkannya. Seseorang guru yang baik akan sentiasa mencari jalan bagi membantu pelajar-pelajar memahami apa yang diajar. Guru yang dapat membuatkan pelajar-pelajar yang memahami apa yang diajar tidak seharusnya memberi kerja sekolah yang terlampau banyak sehinggakan pelajar tidak dapat menyiapkannya. Pelajar tidak akan buat sesuatu kerja yang mereka sendiri tidak tahu dan faham untuk melakukannya. Oleh itu, mereka tidak akan menyiapkan kerja dan seterusnya mungkin tidak hadir ke sekolah. Guru seharusnya berusaha untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan para pelajar tanpa mengira siapa yang lebih pandai atau sebaliknya. Guru juga tidak boleh mengamalkan sikap pilih kasih antara pelajar. Corak hubungan guru yang mesra dapat menghasilkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang ceria dan dapat menimbulkan semangat dalam kalangan murid-murid itu sendiri. Lain daripada guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran yang lebih baik dan menarik, salah satu usaha iaitu buku rekod kawalan kelas juga merupakan salah satu kaedah yang dapat mengurangkan masalah-masalah tingkah laku pelajar ini daripada berterusan. Hal ini demikian kerana guru akan memainkan peranan bukan sahaja melaksanakan pengajaran, akan tetapi memainkan peranan dalam membentuk sasiah murid. Melalui buku ini, maklumat berkaitan kehadiran murid, senarai nama, jadual kelas dan sebagainya dapat dijadikan sebagai rujukan kepada guru mata pelajaran supaya dapat mengenal pasti ketiadaan murid-murid di dalam bilik darjah. Buku ini diwujudkan bagi setiap kelas dan perlu diambil oleh setiap ketua kelas di pejabat atau bilik disiplin sebelum kelas bermula dan perlu dihantar semula ke tempat asal pada akhir sesi pembelajaran. Guru pula perlu melengkapkan masa pengajaran dan mencatatkan sekiranya terdapat pelajar yang ponting atau sebagainya di ruangan yang telah disediakan. Sekiranya terdapat salah laku murid, guru hendaklah melaporkannya kepada guru disiplin untuk tindakan selanjutnya. Oleh itu, saya berpendapat bahawa masalah-masalah ini boleh diatasi dengan mempelbagaikan gaya atau kaedah pengajaran guru kepada yang lebih menarik serta dibantu dengan buku rekod kawalan kelas. Kebiasaannya, para pelajar yang mempunyai masalah tingkah laku ini merupakan pelajar yang mempunyai prestasi akademik yang kurang memberangsangkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya perhatian mereka di dalam kelas dan minat yang kurang mendalam terhadap satu mata pelajaran. Pelajar-pelajar seperti ini sememangnya gemar melakukan salah laku di sekolah, contohnya seperti ponting kelas. Sebaliknya, mereka menimbulkan masalah-masalah tingkah laku seperti tidur, mengacau kawan dan sebagainya. Sekiranya masalah-masalah ini dibiarkan, akan menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran akan terjejas. Intensiti gangguan terhadap persekitaran pembelajaran itu mempunyai kaitannya dengan kekerapan dan tempoh masa berlakunya kesalahan tingkah laku tersebut. Selain itu, ia juga akan mempengaruhi psikologikal murid-murid sama ada yang terlibat secara langsung maupun hanya sekadar rakan sekelas. Kesediaan mereka untuk belajar juga akan terjejas dan boleh mempengaruhi tingkah laku masa depan mereka. Kesalahan tingkah laku di dalam bilik darjah akan menyebabkan banyak masa pengajaran dan pembelajaran terganggu disebabkan oleh perkara yang kecil sahaja. Menurut hasil penyelidikan mereka melaporkan menurut hasil penyelidikan mereka melaporkan bahawa ada setengah guru
menghabiskan sebanyak 30 hingga 80% masa pengajaran dan pembelajaran hanya untuk menangani masalah disiplin. Contohnya, pelajar yang suka berkumpul dan bersembang sebelum guru masuk ke kelas, dan mereka akan bersembang sehingga memakan masa selama 5 minit atau lebih masa pembelajaran, dan dalam tempoh tersebut guru akan mengarahkan pelajar agar berada di tempat masing-masing. Itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan semula sesi webinar ini kepada saudara moderator. Terima kasih panel ketiga kita, iaitu saudari Mas Aida binti Syahrin, di atas penerangan yang jelas berkaitan masalah tingkah laku dan usaha mengatasinya. Saya bersetuju bahawa kaedah pengajaran guru yang tidak menarik menjadi salah satu masalah tingkah laku yang terjadi. Oleh itu, guru perlulah mempunyai pemikiran yang kreatif dalam melaksanakan pengajaran yang lebih menarik perhatian murid serta mengelakkan daripada mereka merasakan bosan dan mengantuk. Baiklah, sudah habis 3 orang panel berbicara. Seterusnya kita akan beralih kepada panel keempat. Beliau diberi nama Saudari Nur Amirah binti Syahrul Nizam. Beliau juga akan mengupas berkaitan dengan penyelesaian masalah pengurusan bilik darjah. Dan ini majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator. Berdasarkan isu yang diketengahkan oleh panel 1 sebentar tadi, iaitu pembelajaran guru yang tidak kreatif, saya berpendapat bahawa cara untuk mengatasi masalah guru tidak kreatif ini adalah dengan usaha dan kemahuan guru itu sendiri untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran dan aktiviti pengajaran mengikut topik pembelajaran yang ingin diajar. Untuk merealisasikan impian ini, salah satu cara untuk melahirkan guru yang kreatif adalah dengan memperbanyakkan pengajaran berasaskan aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. Aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah ini juga dapat disamakan dengan aktiviti PAK21 ataupun kita kenali sebagai pendidikan abad ke-21. Umum mengetahui bahawa KPM telah melaksanakan pembelajaran abad ke-21 ataupun PAK21 ini bermula pada tahun 2014. Kini, PAK21 telah menjadi satu isu yang hangat dalam dunia pendidikan kerana ia dilihat mampu memenuhi keperluan pendidikan pada masa kini, di samping membawa perubahan baharu dalam dunia pendidikan. Seterusnya, bagi aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam bilik darjah, sama ada secara berkumpulan ataupun secara individu, sangat penting sebenarnya kerana aktiviti pembelajaran yang dijalankan ini mestilah kreatif dan menarik. Aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan telah dikatakan sebagai proses pembelajaran yang berpusatkan murid, dan terdapat beberapa elemen yang diterapkan, iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Aktiviti pembelajaran atau kaedah pengajaran yang kreatif ini dapat menjadikan proses PDPC dijalankan dalam keadaan yang menarik dan menyeronokkan. Seterusnya, saya melihat bahawa segala isu dan masalah yang diketengahkan oleh saudari panel pertama sebentar tadi mampu diselesaikan dengan penerapan pengajaran berasaskan alat atau bahan bantu mengajar, kaedah pengajaran dan aktiviti pengajaran semasa dalam bilik darjah. Mengapa saya berkata demikian? Mari kita teliti satu persatu isu yang dibangkitkan oleh panel pertama sebentar tadi. Jadi, yang pertama, saudari panel pertama sebentar tadi mengatakan bahawa guru tidak kreatif berpunca daripada kekangan penggunaan alatan teknologi di dalam bilik darjah. Ya, perkara ini memang tidak boleh disangkalkan kerana rata-rata bilik darjah di sekolah di seluruh Malaysia kurang penggunaan alat teknologi ataupun ICT seperti LCD projector dan smart TV. Maksudnya alat-alat ini masih tidak banyak digunakan dan rata-rata bilik darjah masih menggunakan cara lama, iaitu papan putih dan juga bahan-bahan mawjud yang lain. Namun, perkara ini dapat diatasi jika guru tersebut mahir menggunakan aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah ataupun kemahiran PAK21 yang tidak melibatkan penggunaan ICT dan teknologi ini. Mengapa saya berkata demikian? Umum mengetahui terdapat pelbagai aktiviti pembelajaran yang boleh dijalankan di dalam bilik darjah tanpa adanya peralatan ICT. Sebagai contoh,
aktiviti berkumpulan yang bersesuaian dengan topik pembelajaran boleh diselitkan dalam proses PDPC. Namun, aktiviti tersebut perlulah kreatif dan mampu menarik minat murid-murid untuk terlibat sama. Contohnya, aktiviti kad interaktif. Jadi, apa sebenarnya kad interaktif ini? Okey, jadi kad interaktif adalah aktiviti yang dilakukan dalam bilik darjah yang mana melibatkan murid-murid melekatkan jawapan atau isi daripada soalan yang diajukan oleh guru pada kad interaktif di hadapan kelas. Okey, jadi saya akan tunjukkan macam mana kad interaktif ni, bagaimana rupa dia. Okey, jadi ini adalah contoh kad interaktif yang boleh digunakan oleh guru dalam bilik darjah untuk menggantikan aktiviti-aktiviti yang perlu menggunakan ICT. Jadi dengan kad interaktif ni apa yang kita perlukan? Kita hanya perlukan kad manila yang besar sikit saiznya dan beberapa kertas warna ataupun kertas kecil-kecil, kertas memo untuk murid-murid lekatkan jawapan mereka di atas kad manila tersebut. Jadi kad interaktif ni akan mengandungi beberapa jawapan pelajar yang pelbagai. Jadi ia boleh dijadikan rujukan kepada pelajar-pelajar yang lain untuk melihat jawapan rakan-rakan mereka. Jadi saya akan tunjuk contoh lain kad interaktif ini. Okey, jadi ini contoh kad interaktif yang lain. Ini merupakan contoh kad interaktif berkenaan isi-isi karangan. Dan juga contoh yang seterusnya. Okey, jadi kita dapat lihat bahawa dalam satu kad sahaja kita dapat kumpulkan beberapa jawapan pelajar yang mampu membantu mereka untuk menjadikan bahan itu sebagai rujukan untuk mereka melaksanakan tugasan dengan lebih baik. Jadi seterusnya saya akan tunjuk satu video bagaimana cara menggunakan kad interaktif ini. Okey, jadi dapat dilihat di hadapan ini bahawa murid itu sedang melekat jawapan di atas kad interaktif. Jadi apabila sudah penuh kad interaktif tersebut, maka hasillah satu kad interaktif yang penuh dengan informasi dan maklumat berkenaan dengan topik pembelajaran yang ingin diajar. Sebagai contoh, jika hari itu saya ingin mengajar karangan, saya akan menyuruh murid-murid untuk tulis isi penting karangan tersebut di dalam kad memo ataupun kertas memo, dan pelajar-pelajar dikehendaki untuk melekat kertas memo tersebut di hadapan ataupun di atas kertas, di atas kad interaktif yang saya sebutkan tadi. Dan akhir sekali kita akan dapat satu kad interaktif yang penuh dengan isi-isi penting karangan yang datang daripada idea-idea murid-murid itu sendiri. Jadi rakan-rakan yang lain boleh lihat idea rakan-rakan mereka. Jadi saya akan terangkan kelebihan kad interaktif ini. Yang pertama, kad interaktif ini tidak banyak memerlukan kos kerana kita hanya perlu beli kad manila sahaja dan kertas memo untuk murid-murid lekat di hadapan kelas ataupun di atas kad interaktif tersebut. Seterusnya, kad interaktif ini juga menarik dan mudah difahami kerana susun atur kad itu yang mempunyai isi-isi penting ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan pembelajaran mudah dirujuk oleh murid-murid yang lain. Dan seterusnya, murid senang merujuk jawapan-jawapan diberikan oleh rakan lain dan boleh bandingkan dengan jawapan mereka serta mengambil idea daripada jawapan rakan-rakan apabila merujuk kad interaktif tersebut. Dan kelebihan terakhir ialah mudah disimpan dan dibawa kerana saiznya yang tidak terlalu besar, dan walaupun ada satu kad manila saja tetapi banyak sangat informasi yang ada di dalamnya dan ia mampu memudahkan pelajar untuk merujuk. Seterusnya, kad ini juga boleh dilekat di belakang kelas ataupun di bahagian rujukan. Selalunya ada di belakang kelas lah untuk menjadi rujukan pelajar apabila ada masa lapang. Jadi, setelah mendengar penerangan saya tentang kad interaktif sebentar tadi, maka benarlah bahawa tanpa kewujudan bahan ICT juga sebenarnya guru-guru masih mampu menjadi kreatif dengan hanya menggunakan bahan-bahan maujud. Namun, aspek-aspek sampingan seperti bahan yang digunakan, warna dan corak bahan tersebut perlulah sesuai dan perlulah memainkan peranan untuk menarik minat murid-murid agar turut terlibat dengan aktiviti yang dilakukan. Begitu juga dengan isu-isu lain yang dikemukakan oleh panel pertama sebentar tadi, seperti masalah guru yang berusia dan tidak mahir mempelbagaikan cara pengajaran kerana faktor usia dan daya kemampuan.
Sebenarnya, aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah ini sebenarnya tidak banyak melibatkan daya guru pun. Mengapa saya berkata demikian? Kerana aktiviti ini berfungsi sebagai pengajaran berasaskan murid. Jadi, guru-guru yang agak berusia mampu melaksanakan aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah. Cuma, sedikit persediaan sebelum kelas bermula saja perlu dilakukan oleh guru dan selebihnya akan diambil alih oleh murid-murid semasa aktiviti ataupun semasa kelas berjalan. Melihat isu seterusnya iaitu isu murid-murid yang sukar menerima cara pengajaran baharu. Hal ini dapat diatasi dengan memperkenalkan aktiviti pembelajaran ini sedikit demi sedikit kepada murid-murid. Contohnya, sebelum ini murid-murid hanya belajar dengan guru yang mengajar secara satu hala sahaja, iaitu tiada aktiviti ataupun interaksi antara guru dan murid. Jadi, setelah terbiasa dengan cara begitu, murid-murid akan sukar menerima jika guru-guru baharu atau guru-guru lain mula melakukan aktiviti kumpulan yang pelbagai. Jadi, guru boleh atasi masalah ini dengan memperkenalkan sedikit demi sedikit aktiviti-aktiviti daripada tahap yang mudah ke tahap yang makin sukarlah. Jadi, sebagai contohnya, pada minggu pertama, guru akan melakukan aktiviti kad interaktif. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, kerana aktiviti kad interaktif ini boleh dikatakan agak mudah difahami. Jadi, apabila murid sudah faham aktiviti-aktiviti yang mudah seperti itu, jadi guru pada minggu seterusnya perlu memilih aktiviti yang semakin mencabar. Contohnya seperti aktiviti main peranan. Jadi penting untuk memastikan murid-murid selesa dengan cara pengajaran baharu ini sedikit demi sedikit. Isu yang terakhir juga boleh diselesaikan dengan penggunaan modul aktiviti PAK21. Seperti yang dikatakan oleh panel 1 sebentar tadi, guru menjadi tidak kreatif kerana pembelajaran berasaskan buku teks akan menyebabkan murid-murid berasa bosan dan guru hanya akan membaca sahaja isi kandungan buku teks tersebut. Kerana sebelum-sebelum ini, mengikut pengalaman saya sendiri, jika pembelajaran pada hari itu berdasarkan buku teks, lazimnya guru-guru hanya akan membaca sahaja kandungan buku teks tersebut tanpa menyelitkan apa-apa aktiviti. Sebenarnya, perkara itu atas diri guru itu sendiri. Walaupun mengajar menggunakan buku teks, banyak sangat aktiviti yang kita boleh selitkan berdasarkan buku teks tersebut. Sebagai contoh, jika buku teks itu pada hari tersebut kita belajar tentang tata bahasa kata nama. Jadi, kita boleh melakukan aktiviti. Contoh, saya ambil aktiviti kad interaktif sebentar tadi. Kita boleh lakukan aktiviti kad interaktif berdasarkan kata nama. Okey, jadi aktivitinya murid-murid boleh menyenaraikan beberapa kata nama yang mereka tahu dan mereka akan tampil ke hadapan kelas dan tampal kad memo yang mempunyai senarai kata nama yang mereka telah senaraikan. Jadi, di sini saya ingin tekankan bahawa walaupun kita mengajar menggunakan buku teks, kita masih mampu menjadi kreatif dengan menyelitkan beberapa aktiviti. Seperti yang saya katakan tadi, aktiviti kad interaktif dan sebagainya mengikut kekreatifan guru tersebut. Jadi, ingin saya tegaskan di sini bahawa tiada alasan untuk guru tidak menjadi kreatif dan terdapat 1001 cara untuk guru menjadi kreatif dengan mempelbagaikan cara pengajaran dalam bilik darjah. Walaupun terdapat pelbagai kekangan seperti tiadanya peralatan ICT dan sebagainya. Salah satu cara yang saya kira mampu menjadikan guru seorang yang kreatif tanpa perlu mengambil kira situasi dalam bilik darjah, sebagai contoh, jika bilik darjah itu tidak lengkap, adalah dengan menerapkan aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah yang bersesuaian dengan kandungan pembelajaran pada hari tersebut. Guru-guru yang berusia juga mampu menjadi kreatif di dalam bilik darjah jika aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah yang diterapkan seiring dengan kemampuan daya guru tersebut. Bahan rujukan yang dilihat membosankan seperti buku teks juga sebenarnya boleh menjadi bahan yang menarik jika guru bijak menyesuaikannya dengan aktiviti pembelajaran yang sesuai. Diharapkan pada masa akan datang, aktiviti pembelajaran yang kreatif di dalam bilik darjah akan terus dipraktikkan. Hal ini bukan sahaja untuk melahirkan guru-guru yang kreatif dan bijak mengatur kawalan kelas, malah murid-murid juga akan turut menjadi kreatif dan dapat menguasai kemahiran-kemahiran tertentu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan sesi perbincangan webinar ini kepada saudara moderator. Terima kasih kepada saudari Nur Amirah binti Syahunizam selaku ahli panel keempat
di atas penerangan yang sangat bermanfaat saya rasa, dan membuka minda kita tentang masalah penyelesaian masalah pengurusan bilik darjah. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan program ini dengan ahli panel yang terakhir, iaitu tidak lain dan tidak bukan Saudari Nur Rashidah binti Muhammad Sahimi. Saudari Nur Rashidah juga akan mengulas dengan lebih lanjut berkaitan penyelesaian masalah pengurusan bilik darjah. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator kerana memberikan saya kesempatan untuk saya turut serta berada di dalam webinar kali ini. Setelah kita dengarkan beberapa hasil kupasan berkenaan dengan masalah-masalah yang berlaku di dalam pengurusan bilik darjah, saya sangat tertarik untuk melakukan penyelesaian dan inovasi bagi masalah yang dinyatakan oleh saudara Tasnim sebentar tadi, iaitu berkenaan dengan masa pengajaran PDP yang tidak seiring dengan RPH. Baik, kita sudah ketahui melalui penjelasan saudari sebentar tadi berkenaan dengan 3 punca utama mengapa masa yang tidak seiring ini berlaku, iaitu yang pertama adalah murid membuat kerja ataupun tugasan lain di dalam waktu pengajaran guru berkenaan. Baik, yang kedua pula adalah aktiviti kerja kumpulan mengambil masa yang lama dan menyebabkan hasil perbincangan dan hasil pentaksiran tidak dapat dilakukan dalam keseluruhan kelas. Dan punca yang ketiga adalah wujud masalah teknikal yang berlaku antara guru dan bilik darjah ketiga itu. Baik, kalau kita lihat dalam slide yang dipaparkan sebentar ini adalah berkenaan masalah yang pertama, iaitu murid melakukan tugasan lain ataupun kerja lain di dalam bilik darjah. Baik, perkara-perkara ini sinonim dan acap kali berlaku, terutamanya dialami oleh guru-guru pelatih, iaitu murid-murid kini membuat tugasan yang mereka tidak siap, dan kebanyakan tugasan itu adalah kelas selepas daripada subjek yang guru pelatih ini ajar. Tapi dalam keadaan ini kita tak boleh menyalahkan murid-murid 100%. Jadinya kita sebagai guru yang kreatif dan inovatif ini harus melakukan inovasi bagaimana untuk kita pastikan murid-murid kita dalam bilik darjah dapat fokus dalam kelas dan dapat mengikuti setiap fasa pengajaran, iaitu kita sebagai guru adalah yang pertama kita dapat lakukan adalah kita dapat membuat pemilihan aktiviti yang bersesuaian dengan tahap dan kedudukan murid-murid ketika itu. Contohnya kalau kita masuk kelas pada waktu pagi, murid-murid kebanyakannya pada waktu pagi tu mereka masih dalam keadaan yang tidak fokus. Mereka masih lagi dalam mood nak tidur. Jadinya kita guru yang masuk pada awal kelas ni, apa perkara yang kita perlu lakukan adalah yang pertama, kita kena pilih aktiviti yang bersesuaian. Macam mana kita sebagai guru bila kita masuk kelas, kita nak pastikan murid kita mood yang ada kat rumah tu, mood dia sekarang berada dalam kelas, berada untuk mengikuti subjek yang kita nak ajar. Adalah kita kena pelbagaikan daripada segi aktiviti dalam set induksi. Baik, contohnya kita ingin mengajarkan berkenaan dengan pemahaman. Baik, aktiviti pemahaman ini acap kali kita ketahui berkenaan dengan membaca, mendengar dan menulis. Baik, sebelum kita pergi belajar berkenaan perkara-perkara yang teras tersebut, kita dapat seletkan aktiviti yang ringan kepada murid-murid untuk mereka dapat mengikuti seluruh kelas, iaitu yang pertama, kita dapat melakukan aktiviti set induksi seperti berteka-teki, ataupun kita dapat melakukan aktiviti nyanyian, ataupun kita dapat melakukan aktiviti senam robik asas. Perkara ini nampak seperti ringkas, nampak macam tak ada apa-apa perubahan sebenarnya, tetapi ketahuilah apabila perkara itu kita lakukan, inovasi itu kita lakukan, kita dapat menarik minat murid dan kita dapat memastikan murid berada terus di dalam kelas. Baik, kita bergerak kepada penyelesaian bagi punca yang kedua berlakunya masa yang tidak seiring dalam bilik darjah, iaitu punca yang kedua, aktiviti kerja kumpulan yang mengambil masa terlalu lama.
Baik, kebanyakan guru-guru ini melakukan aktiviti kumpulan untuk memastikan wujudnya PAK 21 dalam bilik darjah, tetapi mungkin ada setengah guru yang mahir untuk menguruskannya dan mungkin ada setengah guru yang tidak mahir untuk melakukan pengurusan bilik darjah yang sepatutnya. Baik, untuk guru-guru yang tidak berjaya melakukan pengurusan bilik darjah apabila melakukan aktiviti kerja kumpulan adalah guru-guru mungkin dapat mengubah sedikit personaliti mereka, iaitu apabila guru-guru melakukan aktiviti kerja kumpulan ini, guru-guru akan lebih bersikap tegas dan memberikan arahan yang jelas kepada murid-murid. Saya tidak nafikan bahawa pelelatan masa aktiviti berkumpulan ini berlaku adalah kerana penjelasan dan arahan guru yang tidak jelas pada awal kelas tu lah. Jadinya apabila berlakunya kerja kumpulan, kerja perbincangan, hasil kerja berkumpulan, guru-guru akan memantau setiap kumpulan dan demi kumpulan dan guru-guru akan menerangkan arahan yang sama di setiap kumpulan yang berbeza. Jadinya apabila perkara ini berlaku, itu akan menyebabkan penyelenggaraan masa yang jelas lah. Dan apa yang guru-guru dapat lakukan adalah guru-guru dapat memberikan penjelasan yang lebih ringkas, dan cara yang kedua guru-guru dapat lakukan adalah guru-guru membuat satu arahan yang jelas, iaitu sama ada guru membuat arahan dalam bentuk rajah ataupun lampiran yang dapat murid-murid baca, dan apabila daripada hasil pembacaan tersebut, murid-murid dapat membantu hasil pemahaman mereka. Dan yang kedua, bagaimana untuk guru-guru melakukan penyelesaian apabila aktiviti berkumpulan ini melakukan penyelenggaraan masa adalah guru-guru dapat menggunakan bahan-bahan maujud untuk memberikan tekanan kepada murid-murid. Kenapa kita kata memberikan tekanan? Kalau kita tahu teori behaviorisme. Baik, teori behaviorisme ni menjelaskan berkenaan dengan hukuman, rangsangan dan tindak balas. Apabila kita melakukan rangsangan kepada murid-murid, murid-murid akan menunjukkan tindak balas. Jadinya tindak balas sama ada dalam bentuk positif ataupun bentuk negatif. Baik, apakah bentuk rangsangan yang kita boleh lakukan kepada murid-murid adalah guru dapat menggunakan bahan maujud seperti jam. Jam seperti kalau kita tengok ni, tomato pomodoro. Tomato pomodoro ni dia berbentuk tomato. Boleh kita letak kat dalam kelas. Apabila kita melakukan aktiviti kerja kumpulan, kita dapat memberikan tekanan kepada murid-murid. Dan apabila berlakunya tekanan, murid-murid akan lebih dapat berfikir secara kritis, kerana saya yakin dan percaya kerja berada di bawah tekanan ini adalah lebih kepada kerja yang benar dan dapat meningkatkan keupayaan murid-murid. Kita pergi kepada punca yang seterusnya, mengapa masalah tidak seiring berlaku di dalam bilik darjah, iaitu masalah teknikal yang dihadapi oleh guru di dalam bilik darjah berkenaan. Baik, apakah penyelesaian yang dapat kita lakukan melalui masalah teknikal yang berlaku ini? Iaitu guru-guru harus mempersiapkan diri dengan bahan-bahan yang sepatutnya serta kemahiran dan ilmu berkaitan dengan teknologi maklumat. Baik, kita tidak nafikan masalah teknikal ini kebiasaannya berlaku dalam jangkaan yang kita tidak sangka, dan guru-guru kebiasaannya sudah mempersiapkan diri. Tetapi akibat daripada masalah-masalah yang berlaku ketika itu menyebabkan wujudnya masalah teknikal tersebut. Contohnya adalah apabila guru ingin melakukan dan menggunakan bahan bantu mengajar seperti mahu menggunakan LCD, projektor dan layar putih, guru-guru akan meminta murid-murid untuk bergerak ke bilik khas. Dan apabila berada di bilik khas, projektor tidak dapat berfungsi dengan baik dan berlakunya penyelenggaraan masa juga di situ. Jadinya, apa yang guru-guru dapat lakukan di sini adalah guru-guru dapat menyediakan bahan tersebut, peranti tersebut
secara peribadi. Guru-guru dapat membelinya secara hak milik dan dapat menggunakannya dan dapat membawa ke mana-mana sahaja yang diingini, terutamanya di dalam bilik darjah. Dan perkara yang kedua yang guru-guru dapat elakkan berlakunya penyelawatan daripada masalah teknikal ini adalah contoh apabila guru-guru berada dalam bilik khas. Sepatutnya guru-guru ingin menggunakan LCD sebagai bahan batu mengajar kerana ingin membuat paparan video ataupun paparan PowerPoint ataupun dalam paparan Microsoft Word. Tetapi apabila berlakunya perkara sedemikian, guru terpaksa mengubah sedikit rancangan pengajaran harian mereka. Jadinya, perkara yang guru boleh lakukan adalah guru-guru mungkin dapat menyingkatkan sedikit hasil pengajaran mereka. Guru-guru harus mengajar mengikut masa yang terbaki itu sahaja. Keadaan pandemik sekarang, guru-guru dan murid-murid tidak boleh membuat perkongsian barang ataupun tidak boleh membuat sentuhan fizikal lah. Jadinya saya sarankan agar guru-guru kini untuk menyediakan bahan akses yang tersendiri, sepertinya LCD yang tersendiri, projektor yang tersendiri, skrin layar putih yang tersendiri. Mungkin pelaburan guru pada masa kini tidak dapat dilihat dengan nyata, tapi sesungguhnya apa yang dikorbankan oleh para guru pada masa kini akan mendapat pembalasan yang baik di masa yang akan datang, insya-Allah. Baik, sekian saja penyelesaian yang dapat saya ketengahkan berkenaan dengan masalah masa yang tidak seiring dengan RPH. Baik, saya serahkan semula majlis kepada saudara moderator. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, jelas kita dapat lihat bahawa pengurusan bilik darjah ini memberikan impak yang positif terhadap pengajaran guru serta pembelajar murid. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita, Saudari Rashidah, di atas penerangan yang sangat jelas. Setelah berakhirnya sesi pembincangan daripada kelima-lima orang ahli panel kita, maka berakhirnya program webinar berkaitan guru dan bilik darjah, iaitu isu dan penyelesaian masalah pengurusan bilik darjah. Setiap masalah sudah pasti ada penyelesaiannya. Oleh itu, kita sebagai pendidik haruslah menyesuaikan diri dengan menggunakan strategi serta jalan penyelesaian pengurusan bilik darjah yang berkesan. Diharap semua warga pendidik dan murid-murid dapat manfaat daripada program ini dan dapat menjadikan sebagai iktibar pada masa yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri program jutaan, terima kasih diucapkan terutama kepada pensyarah bagi kursus KPR 3012 iaitu Cik Zulhidayah binti Muhammad Zulkifli yang sudi memberikan tunjuk ajar kepada kami semua. Tidak dilupakan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita yang sanggup meluangkan masa mengeluarkan hujah-hujah berkaitan dengan tajuk hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada penonton-penonton yang sanggup meluangkan masa mendengar webinar ini sehingga penghujungnya. Sekian, terima kasih.